Ya, Assalamualaikum. Kita sambung untuk modul UMB 2112 Matematik Perniagaan dalam bab faedah kompaun di mana kita akan masuk subtopik menyelesaikan masalah yang melibatkan nilai semasa dalam faedah kompaun. Jadi nilai semasa ni sebenarnya adalah nilai prinsipal yang masih belum matang. Contoh, anda pinjam 3 tahun. Kita nak tahu berapa nilai semasa dia semasa dia 2 tahun ataupun masa dia setahun atau 3 bulan. So kita boleh cari nilai semasa walaupun sebelum tempoh dia matang selama 3 tahun tadi. Jadi bila kita nak buat penyelesaian masalah melibatkan nilai semasa, kita kena ada masalah. So contoh satu adalah masalah yang diberikan. Seorang pekerja telah membuat simpanan RM1,000 bagi tempoh 18 bulan dengan kadar faedah 4% tahun secara kompaun bagi setiap suku tahun. Kirakan nilai semasa bagi 3 bulan dan juga 1 tahun. Untuk soalan ni diberi prinsipalnya adalah RM1,000. So ini adalah tempoh pinjaman dia ataupun simpanan dia matang iaitu dalam masa 18 bulan. Tapi kita tak perlukan tempoh ini sekarang sebab kita nak cari bagi tempoh 3 bulan dan juga 1 tahun. So kadar dia adalah 4% dan ini adalah kekerapan kompaun setiap suku tahun. So 1/4 suku darab dengan 1 tahun, jadi akan dapat 3 bulan. Maksudnya dia akan kompaun bukannya 3 kali setahun. Dia akan kompaun pada setiap 3 bulan. Setiap suku tahun adalah sama dengan setiap suku 3 bulan. So 3 bulan, lepas tu 3 bulan seterusnya bulan 6, 3 bulan seterusnya bulan 9 dan bulan 12. Kekerapan kompaun sama dengan 4 kali setahun. Jadi kita dah ada P, dah ada R, dah ada M dan dah ada tempoh yang kita nak. So kita boleh guna info-info ni masuk dalam pengiraan. Jadi kita lihat pada papan putih. Untuk soalan yang pertama ini, prinsipalnya RM RM1,000 tadi kan, RM1,000 di mana pinjamannya dengan kadar faedah 4% tahun dan kekerapan yang kita kira tadi adalah 4 kali setahun. Jadi untuk soalan yang pertama, dia nak nilai semasa dalam masa 3 bulan. Jadi formula sama, S sama dengan P 1 tambah R per M kuasa MT. P 1,000 1 tambah 0.04. Jangan lupa tukar. Jangan ambil 4%, ambil 0.04 bahagi dengan 4. Kuasa 4 darab 3 bulan. So jadi 3/12. Sebab T itu mesti dalam tahun. So kita buat 3/12. Jadi macam biasa kira yang dalam kurungan dulu. Jadi ini akan dapat 1.01 kuasa 1. Okey. 3/12 darab 4 dapat 1. Jadi jawapan akhir anda akan dapat RM1,010 untuk 3 bulan. Untuk soalan yang kedua, kalau nak cari untuk dalam tempoh 1 tahun, masih lagi gunakan formula yang sama, SP 1 tambah R per M kuasa MT, di mana P nya masih sama RM1,000. 1 tambah 0.04 bahagi dengan 4 darab 1. 1,000 dalam kurungan 101 kuasa 4. Jawapan akhir bila awak kira guna kalkulator ni akan dapat RM1,040.60. Okey. So itu adalah
pengiraan untuk nilai semasa. Okay, walaupun dia pinjam 18 bulan, kita boleh gunakan, kita boleh tukar berapa, ada waktu bila yang kita nak. 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 1 tahun. So, awak boleh tukar. So, ini adalah untuk contoh yang pertama. Okay, berbalik pada modul tadi, kita tengok pada contoh yang kedua pula. Sini sama 1010 dengan 1040. Okay, ni saya tutup dulu. Jadi di sini ada seorang pengusaha kedai runcit telah membeli barangan berjumlah RM1,500. Pekerja itu telah membayar bayaran awal 500 dan 500 lagi selepas 6 bulan. Jika kadar faedah yang dikenakan 18%, secara kompaun 12 kali setahun, bagi baki akhir pinjaman, kirakan bayaran akhir yang perlu dibayar dalam tempoh 1 tahun. Jadi dia pinjam selama 1 tahun. Kadar faedahnya 18%. So M dia adalah 12 kali setahun. Jadi asalnya RM1,500 ni dia pinjam. Tapi dia dah bayar siap-siap dengan 500. Mula-mula je dia dah bayar 500. Sebab masa tu mungkin dia ada 500, dia sudah bayar 500 dulu. Jadi bayaran dia untuk pinjaman akan mula prinsipal pada RM1,000. Sebab dia dah bayar siap-siap 500 tadi. Kemudian daripada RM1,000 ni dia akan kira lah compound dia semua berapa. Okay, lepas tu baru pada 6 bulan seterusnya ini dia akan bayar sebanyak 500 lagi. Okay. So soalan nak bayaran akhir yang perlu dibayar dalam tempoh setahun. So selepas 6 bulan lah, berapa lagi yang dia kena bayar. So itulah maksud soalan ni. Jadi kita gunakan info-info ni, kita akan buat pengiraan. Okay. So sini saya. Okay. Oh tak boleh. Dah cukup kecil mungkin saya boleh okey. Boleh lah nampak sikit je. Okey, tak apa. Jadi untuk soalan ni tadi, mula-mula dia pinjam ni 1,500. Tapi dah tolak dengan 500 lah sebab dia dah buat bayaran awal. Jadi RM1,000. Kemudian info yang dia beri ialah M, kekerapan 12 kali setahun dan kadar faedah 18%. Jadi untuk tempoh masa ni adalah setahun lah, sama-sama untuk tempoh masa dia matang. Cuma bila dah 6 bulan tu dia bayar 500. Jadi bila dia bayar 500, kita kena kira wang yang dia pinjam tu berkurang untuk prinsipal yang seterusnya. Okay, sebab prinsipal dalam faedah compound ni berubah-ubah. Jadi untuk 6 bulan pertama, kita kira dulu berapa yang dia kena compound. Jadi daripada 1,000 tadi kan, maksudnya adalah dia punya formula. Kita kira daripada 1,000 tadi, 1 tambah 0.18 bahagi dengan 12 kuasa 12 darab 6 bulan. Okay, so 6/12. So bila awak pengiraan ni, pastikan awak buat pengiraan yang dalam kurungan dulu. Jadi dalam kurungan ni awak akan dapat 1.015 kuasa 6. Jawapan akhir RM RM1,093.44. So bila dah hutang dia jadi RM1,093, dia bayar lagi RM500. So kita nak cari prinsipal yang baru ini, kita kena tolakkan RM RM1,093.44 tolak dengan RM500. So yang ditolak ini akan jadi nilai prinsipal yang baru, iaitu RM
RM593.44. Dan 6 bulan yang terakhir, sebab dia pinjam setahun ni kan, so 6 bulan yang terakhir ini adalah dikira berdasarkan RM593.44 tadi. So untuk 6 bulan yang terakhir, S sama dengan P. Nampak? Saya akan sentiasa tulis formula sebab membantu saya punya ingatan tentang formula ni. RM593.44, 1 tambah 0.18 bagi 12. 12 darab dengan 6 bulan yang terakhir. 593.44, pastikan kira dalam kurungan dulu, anda akan dapat 1.015 kuasa 6. Dan jawapan akhir untuk pengiraan 6 bulan yang terakhir yang dia perlu bayar ialah RM648.89. Jadi ini adalah penyelesaian masalah yang melibatkan nilai masa. Nilai apa tadi? Nilai semasa, betul lah. Nilai semasa.